Dengar tak? Ada dengar. Okey. Baik, saudara saya ada sedikit pembetulan. Saudara, iaitu pembetulan saya berhubung dengan kawasan di Selangor. Di mana di Selangor dia ada yang dikenakan PKPD melibatkan petaling. Petaling tu artinya dimasuki juga kawasan Kota Damansara. Kemudian Ulu Langat ada Sepang. Gombak, Kuala Langat ada, di Kelang ada, Kuala Selangor, Darul Selangor. Jadi yang tak nampak di sini iaitu di Rawang, di Kajang, tak ada, dan di Shah Alam. Jadi saya mohon maaf saudara, sebab kadang-kadang ni bila laju sangat benda begini, terganggu sana terganggu sini, saya mohon maaf. Jadi di Selangor ada 8 daerah. Daerahnya melibatkan Petaling, Ulu Langat, Sepang, di kawasan Gombak. Gombak tu apakah dia masuk kawasan Rawang? Tapi saya tak tahu sama dia masuk dalam kawasan Ampang. Ampang pun tak ada di sini. Yang ada Kuala Langat, di Kelang, Kuala Selangor, Darul Selangor. Jadi itulah gambarannya yang saya dapat di 8 daerah yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKPD. Sekali lagi saya repeat ya saudara, iaitu di kawasan Petaling, satu, kawasan Ulu Langat. Ulu Langat ni rasanya mungkin melibat Kajang juga kot, tak tahulah saya. Kemudian Sepang, itu dekat dengan airport. Di Gombak ni mungkin masuk Ulu Kelang, tapi tak tahulah saya. Tapi Ampang tak ada di sini, di Gombak. Kemudian di kawasan di Kuala Langat, Kuala Langat tu termasuklah di Banting, Morib dan sebagainya. Di Kelang, di Kuala Selangor, jadi artinya bawa sampai Kuala Selangor, dan di Hulu Selangor. Lain tak ada, 8 daerah saja yang saya dapat di sini saudara ya. Baik saudara, itu yang saya dapat. Saya minta maaf lah hari ni sebab line is damn bloody bad, teruk sangat. Saya baru nak beri pencerahan tentang kedudukan. Jadi artinya kalau itu apa yang Imam Melati punya persoalan tadi itu terjawablah. Iaitu kawasan itu melangkumi kawasan, kalau di Gombak termasuk area kawasan Ulu Kelang tu rasanya. Saya minta maaf Imam Melati, sebab saya pun bukan faham sangat dari segi peta-peta di Selangor ni. Jadi biasalah dalam hidup kita ni, kita melakukan kesilapan, saya harus minta maaf. Jangan kita menegakkan benang basah. Kalau kita silap, kita katakan silap. Jangan kita menegakkan, jangan kita berani untuk mengaku kesilapan. Itulah lebih baik, dan mohon maaf. Sebab itu saya minta teman-teman, kalau kita buat silap, kita mohon maaf. Itulah caranya kita warga bangsa, warga cinta damai, dan warga yang harmonis. Dan saya tadi nak menyantuni tentang warga di Kuala Kerai. Warga di Kuala Kerai bersyukurlah kerana wakil rakyatnya telah pun mewujudkan pusat khidmat ahli Parlimen Kuala Kerai, iaitu kreatif, yang menyediakan talian hotline saudara ya. Kalau saudara terputus bekalan dan sebagainya, boleh berhubung dengan hotline-nya adalah 09 966 9696, 09 966 9696. Ini dibuka pada hari Ahad dan hari Khamis. Dan 019 959 6769, 019 959 6769, dibuka 24 jam. Ini untuk warga di Kuala Kerai. Sebab tu saya katakan ahli Parlimen Kuala Kerai ni dia bagus, sebab dia membuka talian dan sebagainya. Yang lain saya tak dapat. Dia tak dapat, saya nak puji macam mana? Saya tidak menafikan mereka berusaha juga saudara, tetapi yang tertera pada saya ini adalah untuk warga di Kuala Kerai saudara, di Kelantan. Cuma yang kita lihat bagaimana keadaan di Kedah. Di Kedah ni bila MB dia kata mula-mula dia kata kalau pasang bendera putih tu maka dia tak nak hantar makanan. Tapi petang tadi dia buat kenyataan bahawa apa yang dilaporkan oleh akhbar Melayu itu tersalah, dia kata. Jadi artinya dia pun akan menyantuni jugalah saudara ya. Bagaimanapun, sebab itulah saya katakan bahawa kita ni kalau kita silap, kita mengaku kesilapan, kita minta maaf, tak ada masalah. Jadi saya terkejut juga sebab bila kerajaan Kedah laporkan tidak akan mengirim bantuan, kata tulisan itu.
marahlah kita. Tapi rupanya benda itu tak begitu. Jadi ini saya mengambil petikan daripada utusan Malaysia yang melaporkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi menegaskan hanya mereka yang mengukuhkan permintaan pertolongan melalui telefon ke saluran rasmi Pusat Operasi Kawalan Bencana akan diberi bantuan makanan. Jadi mereka pun tak menyatakan berapa nombor telefonnya, saya tak boleh nak wawarkan. Dan jadi saya mengharapkan agar Menteri Besar Kedah berhati-hati dalam buat kenyataan. Dulu anda ahli biasa, tapi hari ini anda berada di anjung kuasa di Mentalun. Anda jadi Menteri Besar. Cakap Menteri Besar ni kena hati-hati. Saudara, jadi teman-teman yang tak dapat live, tak apa, malam nanti boleh tengok sebagainya ulang. Jadi saya minta maaf hari ini, saya punya line teruk kena hack hari ini. Baik saudara, saya agak kecewa lah dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan juga dengan TM Telekom Malaysia, karenanya katanya akan menubuhkan jawatankuasa khas bagi mengenal pasti kawasan yang tiada liputan internet. Yang ada kini pun sekarang ni kelak ada sikit tak ada. Jadi masalahnya dia kata untuk mengatasi masalah pelaksanaan PDPR. Jadi persoalan kita, kenapa baru tubuh sekarang? Kenapa tak buat lebih awal? Itu persoalannya. Dulu kita dengar tular dalam video macam mana Bebonah Musimin dari Universiti Malaysia Sabah yang terpaksa panjat pokok. Jadi saya jangan lupa, di apakah kawasan tersebut setelah ada coverage internetnya. Jadi saya harap Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Telekom Malaysia yang menyediakan line internet ni, perhatilah, jangan tubuh kerajaan, tubuh jawatankuasa aja. Kerana menurut Timbalan Menteri KKM, setelah siap laporan jawatankuasa khas nanti, pihaknya akan turun padang. Baru nak turun padang bila dah siap laporan. Berapa lama nak buat laporan tu? Jadi bila rakyat tertunggu dah siap, baru nak turun padang. Ini kata ni kenyataan, saya petik daripada kenyataan Timbalan Menteri. Patutnya sekarang ni kena buat teruslah. Ini gambaran yang kita dapat secara tentang bagaimana suasana. Kadang-kadang kita melihat bahawa pimpinan kadang-kadang mereka tidak mampu menjaga nilai insan manusia. Sebab itu akhirnya rakyat kecewa kerana apa yang dilakukan oleh Menteri Kerajaan Tempatan yang membenarkan Alung berlesen beroperasi. Saya rasa ini salah satu keputusan yang paling berbahaya. Kerana tiba-tiba saja ia boleh menjerut warga dalam masalah besar. Benarlah rakyat sekarang ni sudah tiada pilihan untuk meneruskan kehidupan. Tetapi untuk membenarkan Alung beroperasi dan ada lesen pula tu, ia bukanlah jalan terbaik. Sepatutnya pimpinan kerajaan memikirkan cara lain, bukan menyediakan tempat peminjam wang daripada Alung. Itu keadaannya saudara. Jadi sebab itu kita bertanya, kemana perginya wang yang diambil daripada tabung yang sebegitu banyak? Apakah hanya dengan mewujudkan syarikat berlesen di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan itu sebagai penyelesaian? Saya tidak nampak, kerana sebab saya katakan semalam, 2 hari lepas pun saya dah nyatakan bahawa keadaan ini dia punya faedahnya tinggi, antara 12% ke 18%. Tinggi secara kaedahnya, ya saudara. Jadi saya khawatir bahawa keadaan Alung berlesen ini dia boleh membunuh ekonomi rakyat. Sebab dia punya faedahnya tinggi. Ekonomi rakyat boleh ni. Apa nak buat saudara? Itu gambarannya lah. Saya cuma ingin menyantuni sepucuk kiriman daripada sahabat saya, Mak Saiti Omar. Tapi tak apalah, tak ramai dengar pun tak mengapa. Mungkin ini boleh diulangi bila saudara menyantuni live saya yang direcorded dan sebagainya nanti, ataupun ada dalam YouTube dan sebagainya, ya saudara. Sebab kata saudara Muhammad Saiti, semalam dia menerima semalam seorang kawan dari Kelantan telah bertanya khabar dan bercerita perihal politik di Kelantan katanya. Kerana sebelum ini kawan itu merupakan seorang penyokong PAS yang kuat di daerahnya satu masa dulu, dan boleh dikatakan fanatik lah. Ini kata daripada saudara Saiti Omar.
Dia kata sebut saja namanya, orang di daerah berkenaan kenal. Yang dia adalah penyokong PAS berkarat hijau ni. Dia juga kenal dan baik dengan hampir semua pimpinan PAS di Kelantan. Cuma dia kata sejak akhir-akhir ni, dia kata keyakinannya kepada pimpinan PAS sudah berbeza dan mengejutkannya sekali. Kata semalam dia merayu agar ditumbangkan kerajaan PAS di Kelantan. Jadi dia society pun terkejut. Kenapa begitu? Katanya kalau boleh biarlah UMNO mengambil alih di Kelantan. Dia kata society, saya tidak pasti kenapa kau dia begitu. Apakah sebabnya, apa puncanya. Tapi katanya yang saya yakin bukan kerana soal wang ringgit. Sebab sahabatnya itu orang yang berada, bukan menyokong satu itu kerana materialistik, tapi kerana semangat dan keyakinan. Tapi dia tidak mencungkir lebih lanjut. Dia takut bimbang, dia berhisteria pula kawannya tu. Jadi di sini dia pun tidak mahu menukuk tambah. Cuma dia percaya apa yang berlaku kat Tarakan itu berlaku juga di kampung-kampung yang lain, di Kelantan dan daerah lain. Pemimpin PAS dengan prestasi begitu lemah dan komen yang tidak matang menjuruskan kepada keruntuhan keyakinan terhadap pimpinan kadang itu. Itu gambaran yang saya beri laporkan apa yang ditulis oleh saudara Sayyidi Omar berhubung dengan keadaan politik di Kelantan. Bagi politik di Malaysia, akhbar utusan akhbar utusan online melaporkan bahawa UMNO Pusat sedang memanggil ahli-ahli parlimennya secara berperingkat untuk mendapat perakuan bersama bagi meninggalkan Kerajaan Perikatan Nasional. Sebagaimana yang saya katakan bahawa Datuk Seri Zahid telah pun memberi tempoh 14 hari. Kalau tiada penyataan resmi tarikh dan sebagainya bila parlimen bersidang, maka UMNO akan menarik sokongan. Dan malahan ini sebenarnya soal tarik sokongan ini bukan hanya kepada soal parlimen bersidang atau tidak. Kena ingat bahawa ini adalah keputusan yang dibuat dalam mesyuarat UMNO di bahagian tahun lalu. UMNO di peringkat bahagian 145 bahagian telah pun memutuskan untuk menarik sokongan. Jadi begitu juga dalam Perhimpunan Agung UMNO, perwakilan semua bersetuju untuk menarik sokongan daripada pimpinan kerjasama dengan PBBM. Sebab saya heranlah kenapa hari ini orang pula bercakap masa tak sesuai dan sebagainya. Kalau dia tak tarik, maka dia dituduh macam-macam. Kata lembik lah, tak tegas lah, takut lah. Malahan lebih teruk lagi, tak ada batu lah. Tapi bila dia sudah memanggil ahli-ahli parlimen daripada UMNO, ahli Majlis Tinggi UMNO untuk membuat satu perakuan akan menarik sokongan, maka dituduh tak sesuai, kononnya gelojok. Jadi serba salah. Buat salah, tak buat salah. Tak buat memang kena teruk lah, dia kena balun. Ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi mesti mengamuk. Tetapi bila dia nak laksanakan, ada pula permasalahan. Itulah kadang-kadang saya bersimpati jugalah dengan UMNO ni. Yang pertama kerana naib Presiden Menteri Kanan mempertikaikan keputusan Biro Politik. Dari segi aspek apa yang diputuskan, ianya bukan MKT katanya. Kemudian kumpulan menteri-menteri dan timbalan menteri cuba pula buat pendirian untuk menolak undi tak percaya terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Semuanya lah kerana puasa. Punca lain tak kena puasa. Lepas itu Menteri UMNO bekas Siswa Agung dan bekas calon timbalan Presiden yang tewas hari itu, dia pun mempertikaikan tentang penyimpan besar mohon raja-raja, bercakap pihak raja-raja, sedangkan yang buat keputusan tu katanya bukan majlis raja-raja. Itu jadi masalah. Jadi UMNO jadi apa pun sekarang ni dalam suasana hari ini, UMNO buat salah, tak buat salah. Jadi serba-serbi tak kena. Itu kenyataan daripada Datuk Rosni Zahari. Ya, saudara, beliau adalah ahli Majlis Tinggi UMNO. Kemudian bagaimanapun, Majlis Tinggi UMNO dah bersuara. Mana-mana ahli parlimen UMNO yang enggan patuh kepada ketetapan parti dan mahu menjadi duri dalam daging, maka dia digesa keluar daripada UMNO. Inilah Majlis Tinggi UMNO dah bercakap. Salah seorangnya adalah Datuk Muhammad Razlan Rafi. Dia berkata cadangan itu dikemukakan susulan terdapat segelintir ahli parlimen UMNO yang dilihat masih sukar untuk membayar balik pengorbanan parti dengan mengemukakan kesetiaannya
kesediaan sewajarnya, terutama pada saat-saat kritikal ini. Sekarang ni UMNO berada dalam ambang cukup kritikal. Saat-saat untuk menarik sokongan ini. Orang akan berkata macam-macam. Akar umbi hendak begini. Mereka yang berada kuasa hendak begitu. Jadi mereka kena fahamlah dalam keadaan begini. Kerana apa katanya, bila mereka faham, mereka yang mewakili parti tidak perlu ada pihak tertentu melakukan gerakan atau usaha untuk mengutip tanda tangan surat kom sumpah untuk menyokong orang lain pula. Ini sudah timbul permasalahan dalam UMNO. Kerana sebab itu saya katakan bahawa di peringkat UMNO ni masalahnya bukan di akar umbi, adalah pimpinan atasan. Kerana mereka masih lagi mahu mengekalkan kuasa, mahu berada dalam sebagai menteri dan sebagainya, takut kehilangan kuasa. Sedangkan kuasa politik ni kuasa yang sementara saja. Setiap 5 tahun sekali maka kita akan serah balik pada rakyat. Terpulang pada rakyat menilai kita punya perkhidmatan, menilai kepimpinan kita. Bukan hanya sekadar bila sekarang ni UMNO nak buat macam begini, tak boleh. Kena ingat UMNO matlamatnya layak tidak dan tidak bukan, tentulah pertama-tama sekali adalah menjunjung dan mempertahankan istana. Itu UMNO. Yang kedua adalah menyantuni kehidupan rakyat. UMNO menyuarakan suara rakyat. Apa yang dilontarkan oleh UMNO kerana rakyat dah tak larat dah hidup dengan lenjan hidup seperti ini. Sebab itu sekarang ni bila ada orang kata orang ni calon jabatan, ini bukan soal jawatan Perdana Menteri. Ini bukan soal jawatan menteri. Sebab itu Presiden UMNO tidak langsung bercakap soal dirinya. Dia harus menyantuni kehendak warga UMNO, peringkat akar umbi. Jangan ada sesiapa yang menuduh bahawa keadaan sesuai lah. Kerana sekarang ni dalam COVID begitu, keadaan begitu, begini. Akhirnya, tak ke mana lah. Bila tak ke mana, maka lenjanlah dia kena balon. Pasti Datuk Seri Zahid Hamidi dimaki oleh ahli-ahli UMNO. Apakah beliau sanggup berhadapan dengan suasana begitu? Jadi kita harus fikir secara matang. Warga UMNO kena berfikiran matang. Apa yang disantuni oleh Presiden adalah atas kehendak ahli akar umbi. Tidak lebih daripada itu. Ahli akar umbi kata, tarik sokongan. Malahan kalau mengikut daripada tahun lalu punya Perhimpunan Persidangan Bahagian, tahun lalu pun dah minta dah. Perhimpunan Agung UMNO pun dah minta. Waktu PAU dulu pun dah minta. Cuma Datuk Syed kata dia mengikuti Tomah Dinah cara UMNO. Selepas persidangan UMNO dibawa Majlis Tinggi. Cuma Majlis Tinggi tak dapat nak bersidang secara bagi biasa, berlaku PKP dan sebagainya. Dan selepas melihat ada pihak-pihak yang seolah-olah mempersendakan istana, maka tentulah beliau mesti ke depan, mari ke depan. Akhirnya kerana permasalahan tentang nak mewujudkan ataupun nak mengadakan sidang parlimen ini, banyak pihak kata begitu, kata begini, akhirnya diseret istana ke dalam polemik politik yang tak menentu, maka UMNO harus ke depan. Kerana itu UMNO memberi kenyataan dalam tempoh 14 hari. Kalau tiada persidangan parlimen, maka UMNO tarik diri secara tuntas. Itu kenyataan kerana berdasarkan kepada prinsip UMNO mempertahankan istana. Jangan lupa saudara. Sebab itu saya dapat kiriman seorang penulis. Dia kata dia mengatakan persoalannya bila parlimen dikatakan akan kembali bersidang dengan tamatnya kondisi darurat, makin kuat suara-suara mahukan Perdana Menteri baru. Pula dah. Mereka bercakap soal jawatan Perdana Menteri. UMNO tak bercakap soal itu. Jadi Perdana Menteri sementara ataupun juga Perdana interim, itu yang dilontarkan. Jadi persoalan UMNO nak siapa je Perdana Menteri. Ini timbul. Orang UMNO pastinya tidak mahu Tun Mahathir kembali berkuasa walaupun sebagai pengurusi Magaran, itu memang pasti. Orang UMNO juga tidak mahu Anwar Ibrahim kerana beliau bukan daripada ahli UMNO. Dan ini adalah ketetapan dalam Perhimpunan Agung UMNO. Kemudian untuk mengizinkan Tan Sri Muhyiddin meneruskan jawatan sebagai Perdana Menteri pun orang UMNO tak mahu. Sebab Perhimpunan Agung UMNO 2020 juga dah buat keputusan tidak akan bekerjasama dengan PBBM. Okey. Kemudian ramai kalangan ahli UMNO mahukan Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri. Tapi keadaan tidak mengizinkan. Jika Tan Sri Najib jadi Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, bagaimana dengan Presiden UMNO? Ini sebuah masalah pula. Saudara, dan kalau pula mahu Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri, orang akan bertikaikan pula, kes masih berjalan di mahkamah. Jadi, semua tak kena. Sebab itu kita kena faham.
kita kena faham peruntukan pelantikan Perdana Menteri ini adalah hak mutlak agung. Sebab itu UMNO serahkan pada Duli Yang Maula Tuan Agong mengikut artikel 43. Terpulanglah siapa nak dilantik. Kerana Duli Yang Maula Agong akan melantik seorang Perdana Menteri yang pada pandangan baginda boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan Dewan. Apakah Datuk Seri Najib atau Datuk Seri Zahid ataupun Seri Anwar Ibrahim, macam saya katakan semalam, ataupun ini Mat Sabu ataupun yang boleh Tengku Razali Hamzah mendapat sokongan, itu terpulang pada pemikiran Duli Yang Maula yang di-Tuan Agong. Dan sesiapa yang mencabar keputusan ini, tentulah UMNO akan bangkit mempertahankan. Jadi UMNO dia akan ikut. Kalau Tan Sri Muhyiddin meletak jawatan, maka apa sahaja pilihan istana, itulah pilihan UMNO. Jadi UMNO, kerana untuk sekarang ini perlu kita ingat, UMNO sekarang ni tak cukup bilangan untuk membentuk kerajaan. Kena, ini memang fakta. UMNO tak boleh bentuk kerajaan. Sebab itu kalau nak buat ajaran baru ke, nak kerjasama dengan siapa pun, UMNO cuma ada berapa kursi. Sebab itu bila Datuk Nazir Aziz mengumpul SD dan sebagainya, saya ketawa. Kerana kita tak cukup. Jangan buat kerja bodoh lah. Kumpul orang ni nak kaya Syamudin je Perdana Menteri. Benda sekarang dengan 25 SD, 25 orang sokongan, mahu ke? Bagaimana dengan mereka yang berada dalam parti Pakatan Harapan dahulu? Ini permasalahan sebenarnya. Sebab apa-apa pun 220 orang ahli parlimen ini yang menentukan. Nak tukar siapa pun terpulanglah pada ahli parlimen yang mengikut pandangan Duli Yang Maula Tuan Agong. Jadi malahan masalah sekarang ni bila Ketua Perdana Agong ada pula pihak mempertikaikan kononnya macam apa yang berlaku 16 Jun. Tan Sri Anwar Ibrahim, Tan Sri Anwar Musa, dia kata bahawa itu bukan mesyuarat majlis raja-raja dan sebagainya. Seolah mempertikaikan. Dan saya cuma mengulang kembali sejarah masa silam. Bukan lama pun, tahun lepas, waktu nak melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri waktu itu. Bahawa Agong juga mesyuarat, tapi bukanlah mesyuarat majlis raja-raja. Pertemuan Raja-Raja Melayu, dulu dia mula Raja-Raja Melayu dengan Tuan Agong dan mencapai kata sepakat supaya jangan diadakan pilihan raya, lantiklah sesiapa untuk jadi Perdana Menteri. Tapi waktu itu boleh. Tak ada pula yang dipertikaikan. Sebab itu akhirnya kita kata, kerana kepentingan kamu, jadi kalau kamu ada kepentingan, boleh. Kalau dia tak boleh. Saya jangan risau saja, kita bersiaran lewat malam ni. Sebab dah gangguan macam ni, saya akan meneruskan. Sebab fakta-fakta yang saya ada ni, saya besok jadi basi. Saya tak boleh nak ulang balik, saudara. Sebab itu tadi saya dah minta maaf atas kesilapan saya menyatakan tentang kawasan-kawasan di Selangor, 8 daerah kawasan. Rupanya betul ada di kawasan di Ulu Langat, di Kuala Langat. Cuma tak sebut di situ tentang Kajang ataupun di Rawang, di Shah Alam tak disebut. Tapi dia kata dalam kawasan Petaling. Tak tahulah saya kalau di Petaling Jaya ni tahulah, Shah Alam kita tak tahu apakah dalam daerah Petaling. Dan juga tapi jalan-jalan menghala macam nak ke Kuala Selangor dan sebagainya, itu memang ditutup. Itu di Selangor, saudara, tentang PKP ni. Sekarang ni, saudara, akhirnya Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Tauhidin Hassan menyatakan bahawa menjunjung titah pandangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong selaku ketua Majlis Pemerintahan negara ini, maka pandangan Yang Tuan Agong Tan Sri Muhyiddin pun bersetujulah untuk Parlimen akan bersidang sebelum 1 Ogos. Itu kenyataan yang disiarkan dalam media sosial yang saya lihat hari ini, petang tadi. Sebelum tak ada. Jadi menurut kenyataannya, beliau menyatakan bahawa mesyuarat Jemaah Menteri akan membincangkan berhubung perkara tersebut pada 7 Julai akan datang. Alhamdulillah. Sepatutnya begitulah. Ya tak payahlah nak dipertikaikan. Raja-Raja Melayu, Dulu Yang Maha Mulia, Pini Agong pun dah melontarkan pandangan, melontarkan titah baginda. Jadi santunlah, tak payah nak pikai siapa besar, tak payah. Jadi kita terus laksanakan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih lah kepada Datuk Tauhidin. Jangan, tak payah lagi kita nak fikirkan. Cuma yang malam tadi yang saya dapat laporan tentang kedudukan kesihatan Tan Sri Muhyiddin, itulah keadaan sekarang ni, saya dalam dunia tanpa sebadan hari ni. Orang bermain macam-macam persepsi dan orang melontarkan berita-berita palsu. Jadi apa yang dilontarkan, apa yang dihantar pada saya, sebab tu saya dah semak.
bahawa ternyata berita palsu. Setakat hari ini pejabat Perdana Menteri belum mengeluarkan sebarang kenyataan tentang situasi Perdana Menteri. Jadi apa yang dia lantarkan katanya sakit dan apa semua tak betul. Saya cakap betul. Saya harus bercakap benar, saudara. Bila saya siasat, saya tengok dapatan, tak adalah. Cuma yang saya minta, kalau boleh, pejabat Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan. Katakanlah, beritahu pada rakyat bahawa apa yang tersiar semalam, yang tular di media sosial itu adalah palsu, supaya rakyat pun faham. Kalau tidak, saya kesian juga bahawa mereka yang pemain di media sosial membuat kepelbagaian cerita-cerita yang melucukan dan bagi saya memperkecilkan Perdana Menteri. Kita pun tak suka. Sebab itu saya tak setuju apabila diberitakan dekat Perdana Menteri menghadapi daria dan sebagainya. Tak payah. Bagi tahu yang maklumat Perdana Menteri sedang menerima rawatan di hospital. Full stop. Kemudian kalau nak bagi kenyataan bahawa alhamdulillah perkembangan baik dan sebagainya, itu lebih baik daripada menceritakan, menimbulkan persepsi yang bukan-bukan. Dan akhirnya macam semalam lah, tular dalam media sosial, orang buat olok-olok, orang buat jenaka. Kesian juga saya. Tak sepatutnya, bukan suka tak suka, walaupun saya tidak menyokong Tan Sri Perdana Menteri, beliau daripada parti PBM, tapi saya tak suka kalau orang memperolok-olokkan. Sebab selalu saya katakan, satu jari menunding pada seorang, 3 jari menunding pada kita. Satu jari kita memperolokkan orang lain, 3 jari itu memperolokkan diri kita sendiri. Dan ini saya harap warga cinta damai tidak melakukan tindakan yang sebegitu. Dan kita harus santuni. Kita dengar kalau sakit, kita berdoa agar dia cepat sembuh. Tapi macam mana yang saya katakan, yang terbaik bagi beliau dalam keadaan kesihatan yang sebegitu apa semua tu, dengan kedudukan politik yang cacah merba ni, yang sempang peranang ni, saya kata eloklah kalau Tan Sri bunuh diri. Itu pandangan saya lah. Kalau Tan Sri nak kekal lah, pulanglah, hadapilah keadaannya. Sebab apa yang berlaku di Parlimen nanti satu hal lagi. Jadi bagi saya lah, kita tak seronok. Saya begitu juga apa kata yang Umat Muda Tengku Razali. Beliau tak suka kalau ada orang mencerca aib bangsa kita, aib pemimpin kita. Tak elok. Sebab dia pun tak suka dengan percaturan politik yang mengata itu, mengata ini dan sebagainya. Kita harus berusaha menyantuni. Pemimpin tetap pemimpin. Walau bagaimanapun dia masih juga ada penyokongnya. Walaupun tak banyak. Tetapi dia telah dipilih sebagai pemimpin parti itu, biarlah. Dan kita pula tak perlu nak campur tangan. Sebab itu berkali-kali saya katakan, saya menyantuni mereka yang mewakili parti UMNO. Menteri-menteri yang ada dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin daripada UMNO. Bila mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab, memang saya akan marah. Sebab mereka mengecewakan kita warga UMNO. Macam saya katakan, Menteri Pekerjaan Tinggi, apa dia buat pada pelajar-pelajar kita? Kemudian Menteri Luar Negeri, janganlah sampai melanggar tata susila sebagai diplomat. Kemudian Menteri Pertahanan, janganlah sibuk dengan COVID, akhirnya kita tak tahu kedudukan keselamatan negara. Beliau adalah Menteri Pertahanan. Kemudian Menteri Kesihatan. Okey, dah timbul pula cerita isteri dia begitu, jadi benda-benda begini yang kita tak seronok. Begitu juga bila tengok tentang isu tentang vaksin dan sebagainya. Inilah menteri daripada UMNO. Dan saya harus menyongsong. Tak betul, tetap tak betul lah. Kalau betul macam mana apa yang dibuat oleh Datuk Samsul Nasara, bagi pengurangan tarif elektrik dan sebagainya, kita cakap terima kasih lah. Tapi macam Kak Halimah Sadiq menjaga Menteri Keharmonian, sepatutnya santunilah dalam keadaan sekarang ni. Inilah masa terbaik untuk kita menyantuni seluruh warga bangsa kita. Seluruh sama ada Melayu, India dan Cina, sebab semua susah sekarang ni. So jadi janganlah marah kalau orang letak bendera, bukannya bendera pun, itu kain putih depan rumah tu, minta supaya dia dalam keadaan susah. Jadi inilah masa terbaik untuk kita menyantuni lagi, memperkukuhkan lagi ikatan perpaduan antara pelbagai kaum di negara kita ini. Bukan meneruskan polemik yang bukan-bukan. Saudara. Jadi saya juga menerima kiriman daripada Datuk Seri Najib. Dia kata game salah menyalah antara menteri-menteri dalam Perikatan Nasional.
dah mula pun setelah PKP 2.0, PKP 3.0, 3.1 dan total lockdown gagal bersambung. Gagal dia kata. Saudara jangan risau saudara, saya akan habiskan sampai pukul 12 pun saya panjangkan hari ni. Tak apalah, ada special sikit. Kerana ribuan rakyat seolah-olah sia-sia je membayar dengan nyawa serta puluhan juta rakyat terseksa dalam dihukum selama 6 bulan tanpa kesudahan atas kesilapan bersambung-sambung kesilapan yang dilakukan oleh pimpinan kerajaan. Sejak awal bulan Januari lalu, beliau telah pun menyarankan agar virus tak bergerak. Virus corona ni tak bergerak di situ aja. Yang bergerak adalah manusia. Jadi untuk hentikan virus ini dia bergerak dan merebak, maka pergerakan manusia itu perlu diturunkan ke paras paling minimal untuk sesuatu tempoh yang melebihi tempoh inkubasi virus bagi memberi impak yang paling maksimum. Jadi sekiranya kilang dan tapak pembinaan merupakan penyumbang utama, maka sektor-sektor inilah yang patut disekat. Bukan rakyat. Bukan berulang buat benda sekat sektor yang tak berkenaan. Tapi kita benarkan sektor-sektor yang paling menyumbang pada kluster COVID ini terus buat operasi. Jadi dalam keadaan ini rakyat akan merasakan apa kegilaannya. Yang luka tangan kanan, pergi balut tangan kiri apa hal. Jadi orang kata ini kerja gila ni. Jadi jika mahu kita melakukan satu, buatlah awal-awal supaya kesengsaraan tak berpanjangan. Ini duit habis, duit simpanan rakyat habis. Semuanya dibazirkan. Sekarang sudah terlambat. Untuk kita lakukan total lockdown pun secara pukar untuk rata sebab rakyat pun sudah terlalu lama dikurung. Dan rakyat dilihat tidak boleh berkeupayaan dan tidak berkemampuan untuk bertahan lagi sebenar-benarnya. Jadi pendekatan perlu diubah. Kena cari pendekatan lain. Sektor-sektor kilang dan tapak pembinaan seluruh negara, terutamanya di negeri dengan kadar keberjangkitan melebihi 0.9% perlu ditutup sekurang-kurangnya untuk 2 minggu. Tak perlu dipertahankan. Jadi setelah 2 minggu baru kita benarkan dia dibuka semula, tetapi setiap pekerjanya akan dinilai, akan disaring terlebih dahulu. Kalau okey semua, barulah buat operasi. Itu pun selepas 2 minggu ditutup. Tapi kalau selagi kita tak lakukan penutupan selama 2 minggu, sebab yang kena tutup sekarang ni di rumah, rakyat duduk di rumah, tapi kilang-kilang masih operasi. Pekerja-pekerja kilang daripada pelbagai bangsa, datang luar negara, daripada luar negeri dan sebagainya. Dan sekarang ni kos saringan rasanya dah murah lah pun. Jadi tak ada alasan kenapa tidak boleh ditanggung oleh toke-toke kilang dan tapak pembinaan ini. Jadi kemudian kita kenakan PKPD ini selama 2 minggu, juga kawasan hotspot. Dan pastikan semua orang dalam kawasan PKPD ini disaring, dan jika negatif maka divaksinkan sebelum tempoh PKPD ditamatkan. Jadi bagi negeri dengan kes COVID 2 angka ke bawah dan kadar keberjangkitan RO di bawah 0.80 untuk tempoh 5 hari berturut-turut, negeri itu bolehlah terus ke fasa 3. Tak payah nak masuk fasa kedua. Jadi benarkan sektor-sektor ni berjalan balik supaya rakyat boleh hidup bahagia macam mana dulu. Jadi sempadan negeri pula ni mesti dijaga, dikawal sehabis mungkin. Jangan benarkan orang masuk dalam keadaan tempoh kawalan ini berlaku. Kita lihat, tengok apa keadaannya. Memang sebenarnya saya malu sebenarnya bila tengok keluar dalam internet negara-negara yang boleh nak pergi ke Thailand, ke Phuket. 60 negara boleh, tapi negara Malaysia tak boleh. Sebab tak ada pun kederasan. Negara-negara datang daripada negeri asalnya, daripada Iraq ke, daripada negara Arab, daripada England, daripada China, daripada Korea, daripada Taiwan, daripada Jerman, Rusia, semua boleh pergi ke Phuket. Tapi yang tak ada Malaysia. Indonesia boleh, Vietnam boleh, Singapura boleh, kita tak boleh. Apakah kita ni jijik sangat di kalangan ini Phuket? Tak tahulah. Jadi sampai begitulah keadaannya. Dia syarat untuk memberi kebenaran rentah negeri untuk seluruh negara bagi sebarang tujuan, termasuklah pengantaran makanan. Barang-barang ni mereka wajib diselesaikan dengan vaksin sepenuhnya 2 dos. Letakkan syarat, dah okey, jalan. Dan sekiranya negeri yang telah diberikan kelonggaran tiba-tiba ada kenaikan balik, maka buatlah total lockdown balik. Ini kaedah yang disarankan oleh mantan Perdana Menteri kita. Dia kata ini supaya tidaklah rakyat terus terkepung, terkurung di rumah.
Jadi kita gunakanlah hubungan diplomasi kita untuk sering bertanya, berhubung dengan negara-negara yang sudah hampir selesai proses vaksinasi mereka, dan kita kalau mereka ada lebihan vaksin, kita boleh beli dari mereka. Dia tak payah nak tunggu, nak sampai tak sampai. Masalah vaksin ni satu hal lagi tu. Jadi kalau kita janganlah kita terus tuduh negeri itu bolot vaksin. Orang marahlah pada kita. Carilah jalan cara diplomatik. Dan diplomasi. Kita ni, negara kita, negara yang selama ini orang tahu kita menyantuni negara luar dengan penuh berhemah. Jadi tak pada. Jadi keadaan di hospital dan klinik swasta, jadi naikkanlah dia punya kadar bayaran apa semua. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan tindakan yang buatkan orang marah dalam keadaan kita susah sekali. Itu pandangan yang saya terima daripada Datuk Seri Najib. Dan saya melihat kita nak raya ni. Nak raya ni untuk rakyat di Selangor, di wilayah persekutuan, dan nak raya. Jadi akhirnya saya merasakan bukan kambing, bukan lembu yang dikorban, tetapi penghuni kota raya pula yang terpaksa dikorbankan kebebasannya serta pergerakannya. Masjid, surau pastinya tertutup. Nak sembahyang raya tak ada. Jadi kehidupan warga kota yang bergelar kosmopolitan kini terperangkap untuk terpasung di rumah. Jadi pastinya diorang ni gagal untuk menghirup aroma kebebasan. Ini yang membuatkan ramai yang sakit jiwa, duduk terkurung, sesera, pedih, pilu, sedih dan kehidupan yang sukar. Ini mengganggu fikiran warga kota. Hidup semakin susah. Sumber ekonomi adalah sesuatu yang cukup bungkam, saudara. Lebah Kelang ataupun Kelang Valley selama ini yang merupakan aktiviti ekonomi paling tinggi berbanding dengan negeri lain. Sebab itu orang datang ke kota raya ini untuk mencari penghidupan. Tapi bila dah kena total lockdown begini ni, maka mereka juga terkurung dalam kehidupan yang susah. Jadi kita merasakan dalam keadaan begini bukan kambing dan lembu yang terkorban. Akhirnya kebebasan warga kota yang menjadi korban. Jadi banyak pula orang mengatakan dengan adanya PKPD ini mereka mula menuduh sebab itu pimpinan kena lebih berhati-hati. Mereka menuduh kerana buat PKPD ini adalah kerana bahawa parlimen nak bersidang ke. Jadi menimbulkan persepsi yang bukan-bukan. Rakyat dapat melihat sebagai apakah ini satu kebobrokan. Apakah ini juga satu helah. Jadi kita tak tahu. Jadi saya tidak dapat untuk membuat terjahan atau tuduhan. Tetapi rakyat pasti mengundang persepsi bahawa tiba-tiba saja selepas bersetuju 7 bulan tidak ada mesyuarat, menetapkan tarikh untuk persidangan, ada pula PKPD. Kita berdoalah supaya PKPD ini cukup selama 14 hari. Supaya rakyat akan merasakan bahawa ini tak adalah bukan ada helah untuk parlimen dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita merasakan dulu lagi, dari awal lagi, Selangor, wilayah persekutuan, Sabah, kemudian Sarawak, Pulau Pinang, Johor, ini adalah negeri yang paling tinggi. Sepatutnya inilah negeri-negeri yang sepatutnya lockdown dulu. Negeri lain macam di Perlis, kan 1, 5, patutnya berilah mereka kebebasan. Di Kedah. Jadi dalam keadaan begini cuba kita selusuri keadaan macam mana pimpinan terdahulu. Dulu waktu Perdana Menteri Allahyarham Tun Razak, beliau Allahyarham pergi pada 14 Januari 1975 dan kembalinya beliau ke Rahmatullah mengejutkan seluruh rakyat. Tapi kita lihat walaupun di akhir-akhir hayatnya Allahyarham Tun Razak kelihatan kurus, pergerakannya nampak perlahan, tapi rakyat beranggapan bahawa waktu itu Tun sekadar kurang sihat saja. Jadi Tun menyembunyikan penyakitnya, sedangkan waktu itu Allahyarham Tun menghadapi penyakit leukemia, dan dia mengalami penyakit tersebut pada tahun 1970. Artinya selama 6 tahun beliau menyembunyikan penyakitnya daripada pengetahuan siapa. Cuma pada minggu terakhir saja
beliau berangkat pergi ke Paris, menaiki pesawat ke Singapura. Tak tunjuk pada rakyat dia sakit. Ini semata-mata untuk menutup keadaan kesihatannya. Dan bila dia tiba di hospital pada 22 Disember 1925, barulah isterinya, iaitu Allahyarhamah Tok Puan Rahah, mengetahui keadaan suaminya waktu itu sudah serius. Itu seminggu sebelum Allahyarham meninggal dunia. Begitulah cara tokoh negara orang kita. Dia tidak mahu rakyat merasa susah hati melihat keadaannya. Jadi sebab itu dia kata biarlah dia menanggung dirinya. Jadi sebab itu kita saya merasakan bahawa apa yang dialami oleh Tan Sri Perdana Menteri sekarang ini sepatutnya pihak pejabat Perdana Menteri lebih berhati-hati dalam menyiarkan sesuatu berita itu. Sebab beliau adalah negarawan. Suka tak suka beliau adalah Perdana Menteri. Jangan kita siarkan cerita yang bukan-bukan. Nak kerja jadi lucu. Macam saya katakan semalam. Jadi lelucon. Tak usahlah. Sebab hari ini kita sekarang ni, sebab itu saya katakan, negara memerlukan seorang kepimpinan. Kalau benarlah Tan Sri Muhyiddin akan mengundurkan diri daripada anjung kuasa di Sri Perdana. Jadi sebenar-benar sekarang ni, negara memerlukan seorang pemimpin yang benar-benar tulus. Dan tulus ikhlas untuk membina negara. Saya tak mahu namakan sesiapa lah. Tapi saya katakan bahawa yang paling penting, pemimpin itu benar-benar ikhlas untuk membangunkan negara. Sebab rakyat dah lama sangat terpasung dalam kehidupan yang susah. Jadi rakyat mahu melihat adanya usaha untuk mengembalikan martabat Malaysia kembali ke tempat asalnya. Dan kita mahu pergerakan ekonomi negara ini kembali bercambah, tumbuh dengan segar supaya rakyat dapat menikmati. Macam saya selalu katakan, negara kita bukan ramai pun rakyatnya, 32 juta saja. Berbanding dengan negara Korea, berbanding dengan negara Jepun dan sebagainya. Tapi negara mereka walaupun kecil, tapi mereka membangun ekonomi. Sedangkan penghasilan daripada bumi negeri-negeri tersebut, negara-negara tersebut tidaklah sebagaimana sehebat Malaysia. Kita memiliki segala-galanya. Negara Malaysia memiliki segala-galanya. Sebab itu kita harus memiliki seorang pemimpin yang benar-benar mahu mentadbir negara ini dengan penuh keikhlasan dan menolak sama sekali elemen-elemen korupsi. Kita wajar menolak. Dia pemimpin yang akan hadir itu wajar menolak elemen kronisme, elemen korupsi, kronisme dan nepotisme. Dan mesti tidak nak mementingkan diri. Lain tidak, contohilah bagaimana almarhum Tun Razak membangunkan negara kita ini dengan penuh keikhlasan. Dulu saya dah menyatakan, apabila setelah almarhum Tun Razak meninggal dunia, barulah kita ketahui beliau cuma meninggalkan wang sejumlah RM50,000 sahaja. Tidak lebih daripada itu. Itu pun, wang itu bukan merupakan daripada simpanan. Tidak, itu merupakan hadiah daripada Magsaysay. Dia sebagai pemimpin hebat dunia, dia ada satu anugerah, dipanggil anugerah Magsaysay. Wang itu disimpan oleh Yang Mohd Tengku Razali. Bila Allahyarham meninggal dunia, maka wang itu diserahkan kepada Allahyarhamah Tok Puan Rahah. Malahan waktu Allahyarham Tun Razak meninggal dunia, beliau tidak mempunyai rumah di Kuala Lumpur. Yang ada hanyalah di Pulau Keladi itu, di Pahang, di Pekan itu adalah milik warisan daripada Allahyarham bapanya. Dan tidak ada, sebab itulah Parlimen apabila selepas saja Allahyarham Tun Razak meninggal dunia, maka Allahyarham Tun Hussein On membawa satu usul di Dewan Rakyat, di Parlimen, supaya dianugerahkan sebuah rumah di Jalan Kunlih yang sekarang yang tempat tinggal Tun Rahah, sebagai kediaman untuk keluarga Tun Razak, sebagai anugerah negara kepada beliau yang mentadbir negara dengan cukup baik, yang memacu negara dengan harmonis dan membangunkan negara dengan penuh keikhlasan. Beliau tidak pernah mengambil wang rakyat, tak ada. Sebab itu yang saya katakan bahawa kita memerlukan seorang pemimpin hadir kembali seperti Allahyarham Tun Razak. Yang ada dalam kalangan pemimpin yang ada sekarang ni, carilah. Kalau saya kata lebih-lebih lagi, orang kata saya berkempen, saya tak mahu berkempen. Sebab kita sekarang ni negara, kita memerlukan seorang pemimpin yang berintegriti. Ini paling penting.
Seorang pemimpin itu mesti ada integriti serta mempunyai moral yang tinggi. Kemudian, dia tidak akan menyamun khazanah negara ataupun harta rakyat. Tidak akan meletakkan harmonis bangsa negara kita ini dalam keadaan yang kucak-kacir. Beliau akan harus menyantuni, sebab negara kita ada pelbagai kaum, pelbagai keturunan dan pelbagai anutan agamanya mesti disantuni dengan penuh harmonis. Sebab kita telah pun ada rukun negaranya, kita telah pun ada guidance ataupun landasan kehidupan di bumi tercinta ini, hidup dengan penuh kebahagiaan, saling bantu-membantu dan saling hormat menghormati, menjaga tata sosial kita. Dan paling penting, kita menantikan kehadiran seorang pemimpin yang bijak mengatur tadbir urus dan ekonomi negara. Saya minta maaf, malam ini kita berbincang panjang kerana lama juga saya tertekan saya punya live tadi. Sekali lagi saya mohon maaf kepada warga di Selangor dan wilayah kerana penjelasan saya berhubung dengan tempat 8 kawasan tadi. Mungkin penjelasan awal tadi itu tak berapa jelas dan juga mungkin silap. Jadi saya ulangi lagi supaya anda semua faham. 8 buah kawasan di negeri Selangor itu yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri adalah di kawasan mana tadi? Saya tinggi. Di kawasan 8 buah 8 kawasan. Baru Menteri Kalangan sana ni bawa ni mana dia? 8 daerah di Selangor, iaitu yang dikenakan PKPD melibatkan Petaling. Kawasan Petaling. Saya tidak pasti Petaling itu di mana sebenarnya keseluruhannya. Kawasannya Petaling itu masuk Petaling Jaya dan sebagainya. Kemudian melibatkan kawasan Ulu Langat. Kemudian Sepang, Gombak, Kuala Langat, Kelang, Kuala Selangor dan Ulu Selangor. Itulah 8 kawasan. Saya kepada mereka yang berada di kawasan ini, duduk di rumah, jangan langgar SOP, bersamalah kita menyantuni, merawat cinta kasih dalam sebuah keluarga yang bahagia. InsyaAllah, berdoalah agar virus corona ini segera dapat kita putuskan jaringannya demi lestari kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok. Terima kasih.